Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera you all. Terutama kepada murid-murid tingkatan 1, tingkatan 2 dan juga tingkatan 3. Adakah anda keliru bagaimana untuk menulis ringkasan dan adakah anda keliru bagaimana untuk menulis rumusan? Ringkasan, rumusan, ringkasan. Jangan tension, jangan stres. Cikgu Maya sedia membantu. Tapi murid-murid kenalah tonton video ni sampai habis. Okey? Jom kita belajar. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Maya. Untuk tajuk ringkasan dan rumusan pada kali ini, cikgu merujuk standard kandungan 3.5 iaitu menulis untuk meringkaskan dan juga menulis untuk merumuskan pelbagai bahan prosa. Manakala dalam aspek standard pembelajaran pula, cikgu merujuk 3.5.1 iaitu menulis dan menyusun maklumat serta membuat ringkasan daripada pelbagai bahan prosa menggunakan ayat yang gramatis dan penanda wacana yang sesuai. Pada akhir video pembelajaran ini, murid-murid diharapkan dapat pertama, menjelaskan ataupun menyatakan sekurang-kurangnya 3 persamaan dan 3 perbezaan antara ringkasan dan juga rumusan dengan menggunakan ayat yang lengkap. Kedua, murid-murid juga diharapkan dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 3 format penulisan ringkasan dan juga 3 format penulisan rumusan dengan betul. Ketiga, murid-murid juga diharapkan dapat menulis 1 perenggan ringkasan dan juga menulis 3 perenggan rumusan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Baiklah murid-murid, perkara pertama yang akan cikgu ajar pada video kali ini ialah tentang persamaan antara ringkasan dan juga rumusan. Jom kita tengok apakah persamaan antara ringkasan dan juga rumusan. Berikut merupakan 7 teknik untuk menjawab soalan ringkasan dan juga rumusan. Ini bermaksud murid-murid boleh mengaplikasikan ketujuh teknik ini untuk menjawab soalan ringkasan dan juga untuk menjawab soalan rumusan. Pertama, teknik pertama iaitu murid-murid perlu faham, perlu jelas dan perlu tahu bahawa panjang ringkasan dan juga panjang rumusan mestilah tidak melebihi 100 patah perkataan. Tidak melebihi 100 patah perkataan. Kedua-dua ringkasan dan juga kedua-dua ringkasan dan juga rumusan, markah yang diperuntukkan ialah 15 markah. 15 markah untuk ringkasan dan juga 15 markah untuk rumusan. Sama sahaja. Ketiga, untuk rumusan dan juga untuk ringkasan, kedua-duanya memerlukan murid-murid untuk menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Seterusnya, untuk ringkasan dan juga untuk rumusan juga, murid-murid hanya perlu mengambil isi daripada petikan. Ini bermaksud murid-murid tidak perlu untuk menambah huraian sendiri ataupun menambah isi tersirat sendiri. Tidak perlu, hanya ambil daripada petikan. Dan seterusnya, murid-murid tidak boleh ataupun tidak digalakkan untuk menyalin bulat-bulat daripada petikan. Seperti isi ketiga, murid-murid perlu menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud. Gunakan ayat anda sendiri tapi jangan ubah maksud. Seterusnya, buangkan huraian, contoh, peribahasa dan lain-lain untuk menjadikan jawapan anda pendek dan padat.
Okey, ingat ini adalah ringkasan, ini adalah rumusan. Jadi ringkasan dan rumusan anda perlulah ringkas, padat dan tepat. Jadi tidak perlu huraian yang terlalu panjang, tidak perlu ada contoh, tidak perlu ada peribahasa dalam ringkasan dan juga rumusan. Okay, cukup isi yang tepat, cukup isi yang padat. Okey. Seterusnya, setiap isi perlu dihubungkan menggunakan penanda wacana. Okey, untuk menulis ringkasan, setiap isi yang dihubungkan perlu guna penanda wacana. Begitu juga untuk rumusan. Setiap isi yang dinyatakan perlu dihubungkan menggunakan penanda wacana. Jadi berikut merupakan ketujuh teknik ataupun persamaan antara ringkasan dan juga rumusan, yang mana ketujuh teknik tersebut boleh diaplikasikan ketika murid-murid ingin menjawab soalan ringkasan dan juga rumusan. Seterusnya, cikgu akan menerangkan tentang perbezaan antara ringkasan dan juga rumusan. Jika sebelum ini murid-murid telah didedahkan dengan 7 persamaan ringkasan dan rumusan, sekarang kita akan belajar tentang perbezaan antara ringkasan dan juga rumusan. Baiklah, sekarang cikgu akan memfokuskan kepada 5 aspek yang menjadikan ringkasan dan juga rumusan itu berbeza. Iaitu aspek pertama dari segi perenggan. Aspek kedua dari segi kehendak soalan ataupun kata kunci. Aspek ketiga dari segi pendahuluan. Aspek keempat dari segi isi. Dan aspek kelima dari segi penutup. Okey. Kita akan pergi satu-satu aspek. Okey. Sekarang kita pergi aspek pertama dahulu, iaitu aspek perenggan. Untuk ringkasan, murid-murid hanya perlu menulis satu perenggan sahaja. Yang mana dalam satu perenggan itu hanya difokuskan untuk menulis isi sahaja. Okey. Untuk ringkasan hanya perlu tulis satu perenggan. Dan dalam satu perenggan tu hanya fokus kepada isi sahaja. Manakala dalam aspek rumusan pula, murid-murid perlu menulis 3 perenggan ya. 3 perenggan. Dan apa 3 perenggan tu? Perenggan pertama, pendahuluan. Perenggan kedua, isi. Dan perenggan ketiga, penutup. Okey? Perenggan pertama, pendahuluan. Perenggan kedua, isi. Perenggan ketiga, penutup ataupun kesimpulan. Jadi aspek pertama yang membezakan antara ringkasan dan juga rumusan ialah perenggan. Ringkasan 1 perenggan, rumusan 3 perenggan. Untuk aspek seterusnya iaitu kehendak soalan ataupun kata kunci. Okey, dalam ringkasan, kehendak soalan ataupun kata kunci sudah dinyatakan ataupun ada dinyatakan dalam arahan soalan. Okey. Dalam arahan soalan tu memang dah dinyatakan kata kunci, dah dinyatakan kehendak soalan. Tetapi tidak bagi rumusan. Okey. Untuk rumusan, kehendak soalan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Jadi, murid-murid perlu membaca keseluruhan teks untuk mengenal pasti kehendak soalan. Okay? Jadi untuk soalan rumusan, tiada kata kunci diberi. Okay? Tiada kehendak soalan diberi. Jadi murid-murid nak tahu apa kehendak soalan, murid-murid kena baca keseluruhan teks dan mengenal pasti apakah kehendak soalan. Okey, jadi aspek kedua yang membezakan ringkasan dan juga rumusan ialah kehendak soalan. Ringkasan ada kehendak soalan, tapi rumusan tiada kehendak soalan dalam arahan tu. Okey. Ketiga, aspek yang ketiga ialah pendahuluan. Untuk ringkasan, kita tidak perlu menulis pendahuluan. Okey, tiada pendahuluan untuk ringkasan. Ini bermaksud terus kepada tajuk ataupun terus kepada kehendak soalan dan isi pertama. Ini bermaksud kehendak soalan dan juga isi pertama bercampur, okay, menjadi satu ayat.
Sebagai contoh, kepentingan tandas awam kepada masyarakat. Itu merupakan kehendak soalan. Kepentingan merupakan kehendak soalan. Kepentingan tandas awam kepada masyarakat ialah, terus kepada isi pertama. Jadi untuk ringkasan tiada pendahuluan, hanya ada kehendak soalan dan isi pertama dalam satu ayat yang sama. Tidak bagi rumusan pula. Rumusan kena tulis pendahuluan. Okey, kena tulis pendahuluan. Dan kata kunci untuk rumusan ialah petikan membincangkan. Okey, petikan membincangkan, kemudian kehendak soalan. Okey, contohnya, petikan membincangkan kepentingan tandas awam kepada masyarakat. Noktah. Itu perenggan pertama. Okey. Untuk rumusan mesti ada kata kunci petikan membincangkan, kemudian kehendak soalan. Sebagai contoh, petikan membincangkan kepentingan tandas awam kepada masyarakat. Noktah. Stop. Itu sudah pendahuluan. Isi pertama anda akan masuk dalam perenggan kedua. Berbeza dengan ringkasan isi pertama sekali dengan kehendak soalan. Tapi untuk rumusan, isi pertama asing. Isi pertama dalam perenggan kedua. Manakala pendahuluan cukup kata kunci petikan membincangkan dan juga kehendak soalan. Okey, jelas ya? Aspek yang keempat pula, isi. Dari segi isi, untuk ringkasan kita letakkan minimum 5 isi. Okay? Minimum 5 isi. Ini bermaksud kalau pelajar nak letak lebih daripada 5 isi boleh. Asalkan bilangan patah perkataan tidak melebihi 100 patah perkataan. Okay? Untuk ringkasan boleh 5 isi asalkan bilangan patah perkataan tidak melebihi 100 patah perkataan. Manakala untuk rumusan pula, wajib dan wajib 6 isi. Okey, wajib 6 isi. Okey, 5 isi untuk ringkasan, minimum 5 isi untuk ringkasan dan wajib 6 isi untuk rumusan. Dan aspek yang terakhir sekali iaitu aspek penutup yang juga membezakan antara ringkasan dan juga rumusan. Ringkasan tiada penutup. Ringkasan tiada kesimpulan. Ringkasan tiada ayat penegas. Okey. Ayat terakhir ringkasan ialah isi yang terakhir lah. Okey. Jadi ringkasan tiada kesimpulan. Okey. Tiada penutup. Kalau rumusan ada penutup. Okey. Iaitu ada kesimpulan. Bermaksud dalam kesimpulan tu mesti ada ayat cadangan dan juga mesti ada ayat harapan. Okay, secara keseluruhannya terdapat 5 aspek yang membezakan ringkasan dan rumusan iaitu perenggan, kehendak soalan, pendahuluan, isi dan juga penutup. Sekarang kita akan lihat dalam aspek pemarkahan untuk ringkasan dan juga rumusan. Seperti yang kita sedia maklum, kedua-dua pemarkahan ringkasan dan juga rumusan adalah sama iaitu 15 markah. Dan dari segi peruntukan isi dan bahasa juga sama. Ringkasan dan juga rumusan 10 markah untuk isi dan bakinya 5 markah untuk bahasa. Okey, 10 markah untuk isi dan 5 markah untuk bahasa. Okey, mari kita lihat secara terperinci bagaimana pemarkahan ringkasan itu dinilai. Okey, dari segi isi, pelajar diminta untuk menyertakan sekurang-kurangnya 5 isi dan menghasilkan ringkasan tidak melebihi 100 patah perkataan. Okey, jumlah isi ataupun jumlah markah dikira berdasarkan jumlah isi. Kalau pelajar memberi 5 isi, pelajar layak mendapat markah 9 hingga 10 markah. Jika pelajar memberi 4 isi sahaja, maka pelajar hanya layak 7 hingga 8 markah. Seterusnya, jika pelajar hanya memberi 3 isi, markah yang pelajar layak peroleh ialah 5 hingga 6 markah sahaja. Begitu juga untuk 2 isi, markahnya 3 hingga 4 markah sahaja dan jika hanya 1 isi sahaja diberikan, markah yang layak diberi hanyalah 1 hingga 2 markah.
Okey. Semakin banyak isi anda, iaitu paling maksimum 5. Okey, untuk pemarkahan 10 markah ialah paling maksimum bagi bahagian isi. Okey. Semakin banyak isi anda, semakin tinggilah peluang anda untuk dapat 9 atau 10. Semakin kurang isi anda beri, semakin kuranglah markah yang anda akan dapat. Seterusnya kita akan melihat pemarkahan rumusan dalam aspek isi, iaitu 10 markah. Okey, 10 markah dibahagikan kepada 3 aspek, iaitu idea utama ataupun pendahuluan, idea sokongan ataupun isi, dan juga kesimpulan ataupun penutup. Untuk idea utama, bilangan isi hanyalah 1. Jadi markah yang diperuntukkan adalah 2 markah. Okey, jika idea utama anda lengkap, maka anda layak untuk mendapat 2 markah. Okey, kalau anda tak lengkap, mungkin 1 markah diberi ataupun kosong. Okey, seterusnya dalam aspek idea sokongan ataupun isi. Ingat tak kita kena bagi berapa isi? Kita kena bagi 6 isi untuk rumusan. Jadi setiap satu isi tu akan diberi 1 markah. Jadi jika pelajar memberi 6 isi, 6 darab 1 bermaksud 6 markah untuk isi. Seterusnya dari segi kesimpulan ataupun penutup, hanya 1 ayat ataupun 1 isi sahaja yang perlu dibina. Jadi markahnya ada 2. Jika kesimpulan anda lengkap dengan cadangan dan harapan, anda berpotensi untuk mendapat 2 markah penuh bagi kesimpulan. Tapi jika kesimpulan anda tidak lengkap, mungkin 1 ataupun mungkin kosong. Jadi inilah pecahan pemarkahan rumusan bagi isi, yang mana dipecahkan untuk idea utama, markahnya 2 markah, idea sokongan ataupun isi yang markahnya 6 markah, dan juga akhir sekali kesimpulan yang membawa markah 2 markah. Jadi secara keseluruhannya membawa pada 10 markah untuk isi. Baiklah, jika sebelum ini kita sudah melihat pemarkahan dari segi isi, iaitu sebanyak 10 markah, bakinya iaitu 5 markah tertakluk kepada bahasa. Bahasa membawa markah 5 markah. Bahasa dinilai secara impression. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maklumat. Jadi, markah bahasa tidak akan melebihi markah isi. Pemberian markah bahasa adalah berdasarkan kelancaran idea, ejaan yang betul, struktur ayat yang gramatis, kosa kata yang luas, dan juga penggunaan tanda baca yang tepat. Seterusnya kita akan lihat dalam aspek format penulisan ringkasan dan juga format penulisan rumusan. Berikut merupakan format ataupun template penulisan ringkasan. Contoh, okey. Yang mana jika dapat dilihat berdasarkan jadual tersebut, untuk ringkasan anda boleh menulis dalam 5 atau 6 ayat. Ayat pertama dimulakan dengan tajuk, okey, ataupun kehendak soalan, terus kepada isi pertama. Okey, untuk ayat pertama merupakan kombinasi kehendak soalan dan juga isi pertama. Manakala untuk ayat kedua merupakan isi kedua. Untuk ayat ketiga merupakan isi ketiga. Dan ayat keempat merupakan isi keempat, dan seterusnya. Ayat kelima merupakan isi kelima. Ingat ya, ringkasan minimum 5 isi. Tetapi jika bilangan patah perkataan anda belum lagi lebih daripada 100, anda dibenarkan untuk menambah isi yang ke-6. Okey? Isi ke-6 ditulis sekiranya patah perkataan belum cukup, iaitu bilangan patah perkataan 100 tu belum cukup lagi. Jadi anda dibenarkan menulis isi tambahan, iaitu isi ke-6. Dan perlu diingat, setiap peralihan isi, iaitu isi pertama ke isi kedua, isi kedua ke isi ketiga, isi ketiga ke isi keempat, dan seterusnya, perlu ada penggunaan penanda wacana. Okey? Mesti menggunakan penanda wacana supaya penulisan anda lebih kemas, lebih terperinci dan lebih sistematik.
Okey, jadi secara kesimpulannya untuk ringkasan hanya 5 atau 6 ayat sahaja yang diperlukan. Okey, minimum 5 isi, tetapi anda dibenarkan untuk menulis 6 isi jika bilangan patah perkataan tidak lebih daripada 100 patah perkataan. Jika sebelum ini murid-murid sudah lihat format penulisan ringkasan yang mana jauh lebih mudah kerana tiada pendahuluan, tiada penutup, hanya ada 5 atau 6 isi. Tetapi untuk rumusan agak berbeza kerana untuk rumusan kita ada idea utama ataupun pendahuluan sebagai ayat 1. Seterusnya ayat 2 hingga ayat 7 merupakan isi, merupakan 6 isi. Okay. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 merupakan isi. Dan juga ayat terakhir sekali iaitu ayat 8 merupakan penutup, yang mana penutup kena lengkap dengan cadangan dan juga harapan. Okey, kita pergi satu persatu. Untuk ayat pertama ataupun ayat 1 mesti ada kata kunci petikan membincangkan kehendak soalan ataupun apa isi tersurat dia ataupun ialah apa arahan dia. Soalan tu nak apa? Petikan membincangkan usaha-usaha memupuk nilai murid. Petikan membincangkan sebab-sebab kegagalan akademik. Petikan membincangkan kesan rumah hijau. Mesti ada perkataan kata kunci petikan membincangkan kemudian kehendak soalan. Okey. Manakala ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam dan ayat ketujuh merupakan perenggan kedua. Perenggan kedua merupakan isi sahaja. Okey. Isi pertama, isi kedua, isi ketiga hinggalah isi keenam. Yang mana keenam ke enam isi itu perlu dihubungkan dengan penggunaan penanda wacana. Dan perenggan ketiga pula iaitu cadangan dan harapan ataupun kesimpulan diletakkan dalam perenggan ketiga. Jadi ini bermaksud jika tadi ringkasan hanya satu perenggan, rumusan memerlukan anda menulis 3 perenggan. Bermula dengan pendahuluan, okay, perenggan kedua pula bermula dengan isi dan perenggan ketiga kesimpulan ataupun penutup. Sekarang mari kita lihat beberapa perkataan yang membawa maksud sama ataupun sinonim. Seperti yang murid-murid dapat lihat, okay, berikut merupakan perkataan-perkataan yang membawa maksud sama ataupun sinonim. Baiklah, kita akan lihat satu persatu. Iaitu kita akan lihat dari kotak kiri dan kita akan bergerak kanan, kanan, kanan. Okey, perkataan sinonim bagi kebaikan ialah manfaat, kepentingan dan juga kelebihan. Okey, kebaikan membawa maksud yang sama dengan manfaat, kepentingan dan juga kelebihan. Okey, manakala usaha membawa maksud yang sama dengan langkah, inisiatif dan juga tindakan. Manakala punca membawa maksud yang sama ataupun sinonim dengan sebab, faktor dan juga kerana. Dan yang terakhir sekali, kesan membawa maksud yang sama dengan akibat, natijah dan impak. Seterusnya kita melihat beberapa penanda wacana yang boleh digunakan oleh murid-murid ketika ingin menghubungkan isi dalam ringkasan dan juga rumusan. Berikut merupakan beberapa penanda wacana yang lazim digunakan ketika menulis ringkasan ataupun rumusan. Okey, selain itu, di samping itu, seterusnya, berikutnya, tambahan pula dan juga akhir sekali. Dan pelbagai lagi penanda wacana yang ada. Murid-murid boleh gunakan apa sahaja penanda wacana yang sesuai ketika menulis ringkasan dan juga rumusan. Ya, inilah saat-saat yang dinantikan iaitu dengan melihat contoh soalan dan jawapan ringkasan dan juga contoh soalan dan jawapan rumusan. Baiklah, berikut pula merupakan contoh soalan ringkasan dan juga contoh arahan untuk ringkasan. Okey, cikgu bacakan ya.
Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang usaha-usaha mengatasi kemalangan jalan raya. Okay. Panjang ringkasan anda antara 80 hingga 100 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Jadi kelas, untuk soalan ringkasan, kata kunci ataupun kehendak soalan sudah dinyatakan dalam arahan, iaitu usaha-usaha mengatasi kemalangan jalan raya. Jadi berdasarkan arahan soalan, murid-murid dapat mengagap kandungan teks itu adalah tentang usaha-usaha mengatasi kemalangan jalan raya. Jadi murid-murid perlu menggariskan ataupun mencari isi-isi penting yang hanya berkaitan dengan usaha-usaha mengatasi kemalangan jalan raya. Baiklah, sebelum murid-murid menggariskan ataupun mencari isi-isi penting, pastikan murid-murid telah membaca keseluruhan teks dengan betul dan dengan teliti. Okey. Ringkasan. Berapa banyak isi kita kena cari? Okey, sekurang-kurangnya 5 isi. Tapi untuk bahagian teks, anda boleh gariskan ataupun anda boleh highlightkan seberapa banyak isi yang anda nak dalam teks. Okey, cikgu telah mewarnakan isi-isi dengan warna yang lain supaya murid-murid dapat membezakan yang mana satu isi dan yang mana satu bukan isi. Okey, untuk usaha pertama dalam mengatasi kemalangan jalan raya merupakan pengeluaran lesen memandu diperketat yang berwarna merah itu. Okey, pengeluaran lesen memandu diperketat itu isi pertama. Seterusnya, cikgu juga ada warnakan yang warna oranye. Kedua, para pemandu perlu menjalani ujian kecekapan atau latihan memandu. Okay. Para pemandu perlu menjalani ujian kecekapan atau latihan memandu. Manakala isi ketiga pula, hukuman yang lebih tegas sebagai pengajaran. Okay. Hukuman yang lebih tegas sebagai pengajaran yang berwarna ungu itu masih lagi dalam soalan ringkasan. Okey, isi yang seterusnya merupakan pihak berkuasa mengkaji secara mendalam aspek-aspek yang sesuai dalam sistem pembelajaran dan pendidikan pemanduan. Okey, isi yang seterusnya, elemen civic dipupuk pada jiwa seorang pelajar. Okey, seterusnya, ibu bapa, sekolah dan masyarakat menyemai nilai-nilai murni. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang dan denda. Dan juga yang terakhir sekali, penetapan had laju di lebuh raya dan di jalan-jalan biasa. Okey, setakat ini kita dah jumpa lebih daripada 5 isi. Okey, jadi terpulang kepada kita nak pilih yang mana satu isi yang kita nak tulis. Dan kalau bilangan patah perkataan kita masih lagi kurang daripada 100, kita boleh tambah isi yang ke-6. Jadi sekarang mari kita lihat contoh jawapan bagi soalan ini. Okey, berikut merupakan contoh jawapan ringkasan yang mana kita dapat lihat cukup satu perenggan yang padat. Okey, lengkap dengan 6. Jom kita baca berapa isi ni. Okey. Usaha mengatasi kemalangan jalan raya ialah pengeluaran lesen memandu perlu diketatkan. Isi pertama. Selain itu, para pemandu perlu menjalani ujian kecekapan atau latihan memandu secara teliti sebelum diberi lesen. Isi kedua. Nak pergi isi seterusnya kena guna penanda wacana, iaitu tambahan pula. Hukuman tegas sebagai pengajaran terhadap pemandu perlu dikenakan. Isi ketiga. Okey, nak pergi isi seterusnya kena guna penanda wacana. Selanjutnya, pemandu-pemandu baru yang melakukan kesalahan dalam tempoh 2 tahun pertama perlu dikenakan hukuman tempoh percubaan. Isi keempat. Seterusnya, iaitu isi yang kelima,
Pihak berkuasa perlu mengkaji secara mendalam aspek-aspek yang sesuai dalam sistem pembelajaran dan pendidikan pemanduan di Malaysia. Itu isi kelima. Okey, dan memandangkan bilangan patah perkataan masih daripada 100, kita boleh tambah isi. Iaitu isi ke-6, malahan elemen civic perlu dipupuk dalam jiwa pelajar sehingga mampu menjadi amalan apabila dewasa. Okey, masih lagi belum cukup 100 patah perkataan, cikgu tambah lagi satu isi iaitu isi yang ke-7. Akhir sekali, ibu bapa, sekolah dan masyarakat perlu menyemai nilai-nilai murni dalam usaha melahirkan pemandu yang berhemah. Okey, ini merupakan contoh jawapan ringkasan yang ada 7 isi. Okey, kenapa 7 isi? Kerana bilangan patah perkataan masih lagi kurang daripada 100 patah perkataan. Jadi anda dibenarkan untuk menambah isi. Tapi jika 5 isi yang anda buat sudah mencapai 100 patah perkataan, tidak perlu menambah isi. Okey, cukup. Okey, sebab tadi cikgu tambah isi ke-6, isi ke-7 sebab masih lagi jauh daripada 100 patah perkataan. Jadi kita boleh tambah. Tapi kalau isi anda dah cukup 100, jangan pandai-pandai nak tambah. Okey? Jadi secara keseluruhannya, ringkasan hanya melibatkan satu peregan sahaja dan hanya memfokuskan kepada isi-isi sahaja. Tiada pendahuluan dan juga tiada penutup. Sekarang, mari kita lihat contoh soalan untuk rumusan dan juga contoh jawapan bagi rumusan. Mari kita lihat arahan soalan untuk rumusan pula. Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis satu rumusan yang panjangnya hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal. Jadi, berdasarkan arahan soalan ini, tidak dinyatakan kehendak soalan ataupun kata kunci soalan, yang mana soalan menurut jenis rumusan memerlukan para pelajar untuk membaca keseluruhan petikan terlebih dahulu sebelum mengenal pasti apakah kehendak soalan yang ingin dicari ataupun yang perlu ditulis. Okey, untuk pengetahuan para pelajar, cikgu masih lagi menggunakan petikan yang sama, iaitu petikan yang kita gunakan ketika menulis ringkasan. Cikgu guna balik untuk menjawab soalan rumusan. Jadi isi-isi yang akan kita gunakan untuk rumusan juga sama, iaitu pengeluaran lesen memandu diperketat. Lagi, para pemandu perlu menjalani ujian kecakapan lebih teliti, hukuman yang lebih tegas, dan juga pemandu-pemandu baru yang melakukan kesalahan perlu dikenakan tindakan sebelum mendapat lesen secara sepenuhnya. Masih lagi dalam soalan rumusan. Okey, seperti yang cikgu cakap, cikgu menggunakan semula soalan ringkasan, cuma cikgu tukar arahan soalan kepada rumusan. Jadi kita tidak perlu terlalu fokus untuk mencari isi di sini kerana kita sudah mencari isi ketika menulis ringkasan tadi. Jadi sekarang mari kita lihat contoh jawapan rumusan. Berikut pula merupakan contoh bagi jawapan rumusan. Seperti yang murid-murid dapat dilihat, terdapat 3 perenggan di sini, iaitu perenggan pertama dengan petikan membincangkan usaha-usaha mengatasi kemalangan jalan raya, iaitu pendahuluan. Perenggan kedua hanya memfokuskan 6 isi sahaja. Okey, isi pertama ada pengeluaran lesen memandu. Okey, nak pergi isi kedua kita kena guna penanda wacana. Apa isi kedua? Para pemandu menjalani ujian kecakapan. Nak pergi isi ketiga kena ada penanda wacana, iaitu tambahan pula. Hukuman tegas dikenakan. Okay, nak pergi penanda wacana seterusnya, kena ada selanjutnya. Okey, pemandu baru melakukan kesalahan dalam tempoh 2 tahun. Okey, penanda wacana yang seterusnya iaitu seterusnya juga. Pihak berkuasa mengkaji secara mendalam aspek-aspek yang sesuai dalam sistem pendidikan. Manakala penanda wacana yang terakhir sekali iaitu akhir sekali. Ibu bapa, sekolah dan masyarakat menyemai nilai-nilai murni dalam usaha melahirkan generasi pemandu yang berhemah. Okey,
Perenggan kedua hanya memfokuskan kepada 6 isi, okey. Perenggan kedua hanya memfokuskan kepada 6 isi yang lengkap dengan penanda wacana. Dan perenggan ketiga adalah kesimpulan yang mana perlu ada cadangan dan juga harapan. Kadar kemalangan jalan yang tinggi di jalan raya perlu dibendung supaya jalan raya menjadi tempat yang selamat untuk semua. Jadi untuk rumusan kena ada 3 perenggan. Perenggan pertama dengan pendahuluan, perenggan kedua dengan isi, 6 isi dan perenggan ketiga dengan penutup ataupun kesimpulan yang lengkap dengan cadangan dan harapan. Baiklah murid-murid, jika murid-murid dapat lihat di paparan skrin anda, cikgu telah meletakkan jawapan ringkasan dan rumusan bersebelahan supaya murid-murid dapat membuat perbezaan secara ketara. Jawapan ringkasan begini dan jawapan rumusan begini. Okey, ringkasan hanya ada 1 perenggan yang memfokuskan kepada 5 isi ataupun lebih, manakala rumusan pula ada 3 perenggan yang memfokuskan kepada pendahuluan, isi-isi dan juga penutup. Okey, jadi rumusan mesti ada pendahuluan, isi-isi dan penutup. Okey, dari segi perbezaan ialah dari segi perenggan. Dan lagi satu, jika murid dapat lihat dari segi arahan soalan. Untuk ringkasan dinyatakan tulis sebuah ringkasan tentang usaha-usaha mengatasi kemalangan jalan raya. Dekat ringkasan kita dah tahu tajuk dia apa, kehendak soalan. Tapi tidak bagi rumusan. Okey, berdasarkan petikan tersebut, tulis satu rumusan yang panjangnya hendaklah tidak melebihi 100 pangkal perkataan. Jadi kalau soalan rumusan dia takkan bagi hendak soalan, dia hanya bagi secara umum dan murid-murid kena baca keseluruhan teks baru murid-murid dapat agak ataupun dapat kenal pasti apakah kehendak soalan. Macam mana? Okey tak murid-murid dapat faham ke? Okay. Cikgu harap pada akhir pembelajaran ini murid-murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 persamaan antara ringkasan dan rumusan. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 perbezaan antara ringkasan dan rumusan. Menjelaskan sekurang-kurangnya 3 format penulisan ringkasan, 3 format penulisan rumusan. Dan juga yang paling penting, murid-murid dapat membina 1 perenggan ringkasan dan 3 perenggan rumusan. Itu sahaja video pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi untuk video pembelajaran yang seterusnya. Cikgu harap dengan adanya video ini dapat memberikan 1001 manfaat kepada para pelajar. Jika suka dengan video ini, tolonglah like video ini, komen dan share kepada kawan-kawan. Dan paling penting, jangan lupa untuk klik button subscribe. Subscribe channel Cikgu Maya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.